Mayat seorang jutawan ditemui dalam keadaan rentung di dalam sebuah ladang kelapa sawit. Sebelum itu, mangsa dilaporkan hilang oleh isterinya kerana mangsa telah gagal dihubungi. Apakah sebenarnya telah terjadi pada malam pembunuhan tersebut? Ikuti kisah ini. Seorang ahli perniagaan yang juga merupakan seorang jutawan berasal dari Johor dilaporkan telah hilang. Laporan kehilangan mangsa dilakukan oleh isterinya selepas telefon bimbitnya gagal dihubungi. Bertindak atas laporan itu, pihak polis segera menjalankan siasatan berhubung kes tersebut. Mangsa dikenali sebagai Yong Bong Cheong yang berusia 54 tahun merupakan seorang pemilik kilang pembuatan plastik di Johor Bahru dilaporkan hilang pada 4 Julai 2014. Tidak sampai 24 jam laporan kehilangannya dibuat, polis menerima satu lagi laporan berkaitan penemuan rangka manusia yang telah rentung di ladang kelapa sawit di Batu Pahat. Bertindak atas maklumat itu, polis memanggil pakar forensik bagi mengesahkan mayat tersebut. Berdasarkan ujian DNA menunjukkan ianya kepunyai Yong Bong Cheong. Laporan forensik juga mengesahkan mangsa telah dibunuh di tempat lain sebelum mayatnya dibakar di kawasan ladang tersebut. Hasil siasatan awal sebelum kejadian, pihak polis berkata mangsa ada bergaduh dengan seorang lelaki di hadapan rumahnya. Pergaduhan itu dilihat oleh seorang saksi yang mengatakan mangsa dan seorang lelaki seperti berbincang dengan kasar, tetapi saksi tersebut tidak mengendahkan kejadian tersebut. Tidak cukup dengan itu, seorang pemandu teksi juga telah melihat mangsa bertumbuk dengan seorang lelaki di Jalan Skudai Danga Bay. Pergaduhan itu berlaku ketika saksi menurunkan seorang penumpang di kawasan tersebut. Pada 20 Julai 2014, polis berjaya menahan suspek utama dikenali sebagai Izwanuddin Kasim, berusia 34 tahun yang bekerja sebagai pencuci kapal, dan seorang warga Singapura yang merupakan kawan Izwanuddin dikenali sebagai Nur Iskandar Zainal Yahya 37 tahun bagi membantu siasatan. Kedua-dua mereka diremas selama seminggu dari 21 Julai 2014 hingga 27 Julai 2014. Pada 28 Julai 2014, kedua-dua suspek ini telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas pertuduhan membunuh seorang pemilik kilang plastik di Jalan Skudai Danga Bay pada 4 Julai 2014. Kedua-dua yang tidak diwakili peguam menganggap faham apabila pertuduhan membunuh mangsa Yong Bong Cheong 54 tahun dibacakan kepada mereka. Tiada pengakuan direkodkan daripada mereka mengikut pertuduhan mereka didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Izwanuddin hanya mampu mengalirkan air mata selepas Mahkamah Tinggi Johor Bahru pada 1 Oktober 2017 menjatuhkan hukuman gantung sampai mati apabila dia didapati bersalah membunuh mangsa 3 tahun lalu. Hakim Datuk Muhammad Sofyan Abdul Razak menjatuhkan hukuman itu terhadap tertuduh selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan di akhir pembelaan. Dalam penghakimannya, beliau berkata keterangan tertuduh ketika perbicaraan membela diri banyak bergantung kepada keterangan yang dikemukakan oleh seorang saksi pendakwaan yang sebelum itu turut dituduh bersama-sama. Selain itu, tertuduh adalah orang yang terakhir atau satu-satunya individu yang bersama-sama mangsa sepanjang kejadian itu bermula daripada pertengkaran di kawasan perumahan mangsa di Johor Bahru sehingga ke lokasi pembakaran mayat dibuat, iaitu di sebuah kebun kelapa sawit di Batu Pahat, Johor. Dalam perbicaraan mahkamah, diberitahu pertengkaran telah berlaku antara Izwanuddin dan Yong di rumah mangsa selepas tertuduh mendesak bayaran sejumlah wang untuk membaiki kereta susulan kemalangan antara dua kenderaan dinaiki mereka. Izwanuddin mendakwa kereta yang rosak itu milik anggota keluarga diraja. Yong bagaimanapun enggan membayar, seterusnya pergaduhan tercetus dengan kedua-duanya pergi ke beberapa lokasi lain untuk menyelesaikan isu itu. Antara lokasi itu termasuk restoran Singgah Selalu di mana Yong dilaporkan cuba lari tetapi dihalang Izwanuddin yang menyerang mangsa sehingga menyebabkan mengalami pendarahan di muka. Mahkamah sudah meneliti sepenuhnya keterangan saksi pendakwaan serta hujahan kedua-dua pihak dan mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah. Walaupun tiada keterangan mana-mana saksi yang menyatakan tertuduh menikam mangsa, tetapi apa yang dilihat adalah keterangan mengikut keadaan yang mana di setiap lokasi kejadian dari Johor Bahru ke Batu Pahat, tertuduh berada bersama mangsa sepanjang masa. Selain itu, terdapat keterangan saksi yang menyatakan senjata buku 5 yang mempunyai sebilah pisau lipat berada dalam pegangan tertuduh sepanjang kejadian. Sekaligus ia sepadan dengan keterangan pakar patologi yang mengesahkan mangsa meninggal dunia akibat tikaman di dada yang menembusi jantung oleh objek tajam.
Bagaimanapun ketika perbicaraan, pihak pendakwaan mengemukakan pertuduhan pindaan terhadap Nur Iskandar mengikut Seksyen 201 Kanun Kesesaan kerana membantu melupuskan mayat dan lelaki itu dijatuhkan hukuman penjara 8 tahun oleh Mahkamah Seksyen Johor Bahru. Timbalan Pendakwa Raya Nur Afiah Saini mengemukakan 28 saksi pendakwaan dan hanya tertuduh yang diwakili Peguam Nur Syahid Abdul Malik dan Muhammad Salihin tampil sebagai saksi pembelaan. Sebelum hukuman dijatuhkan, tertuduh dilihat cuba mempertikaikan fakta dibaca hakim. Namun ditegur hakim yang menyatakan beliau berpandukan keterangan saksi sepanjang perbicaraan yang berlangsung hampir 2 tahun bagi membuat keputusan. Malah tertuduh tidak menyangkal keterangan saksi yang dia banyak memainkan peranan penting dalam kejadian itu. Peguam tertuduh melakukan rayuan di Mahkamah Rayuan bagi hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi pada 1 Oktober 2017. Setelah 2 tahun proses rayuan dibuat, akhirnya pada 30 September 2019, Mahkamah Rayuan sebulat suara menolak rayuan tertuduh dan mengekalkan sabitan hukuman mati terhadap tertuduh. Akhirnya pada 11 November 2021, tertuduh sekali lagi gagal dalam rayuan akhir di Mahkamah Persekutuan untuk mengetepikan hukuman mati terhadapnya. Panel 3 hakim diketuai Hakim Datuk Verner Ong Lam Kiat yang bersidang bersama-sama Puan Sri Zaliha Yusof dan Datuk Harminda Singh Daliwal sebulat suara menolak rayuan Izwanuddin Kasim selepas mendapati ia tidak mempunyai merit. Setelah meneliti rekod rayuan dan alasan penghakiman oleh Hakim Mahkamah Tinggi yang disahkan oleh Mahkamah Rayuan, semua 3 hakim mendapati tiada apa-apa kekhilafan dilakukan oleh kedua-dua mahkamah tersebut. Oleh itu, keputusan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan mensabitkan perayu bagi kesalahan membunuh adalah dikekalkan. Dengan ini, rayuan perayu ditolak. Selepas panel hakim menyampaikan keputusan itu, Izwanuddin dilihat menangis dan dipeluk oleh bapanya serta ditenangkan oleh ahli keluarga yang hadir pada prosiding itu. Dalam pembelaannya terdahulu, Peguam Rosli Kamarudin berhujah bahawa tiada keterangan kukuh yang menunjukkan Izwanuddin menggunakan senjata untuk menikam dada mangsa dan seterusnya menyebabkan kematian Yong. Anak guamnya hanya menggunakan tangan dan kakinya ketika melakukan perbuatan itu tanpa sebarang senjata. Timbalan Pendakwa Raya Abdul Ghaffar Abdul Latif pula berhujah saksi pendakwaan ke-15, iaitu seorang pemandu teksi. Dalam keterangannya berkata, dia telah melihat satu pergaduhan membabitkan perayu, si mati dan seorang wanita semasa menurunkan penumpang di Polo Park. Saksi menyatakan dia nampak perayu menumbuk muka si mati menggunakan buku 5 selain terdapat keterangan mencukupi daripada saksi pendakwaan lain bahawa perayu menikam mangsa. Pakar patologi yang menjalankan bedah siasat ke atas Yong dalam keterangannya bahawa punca kematian adalah disebabkan tusukan ke jantung dan mangsa mati sebelum dibakar. Maka dengan segala keterangan saksi, Mahkamah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati kepada Izwanuddin mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Begitulah kisah ini. Buat baik dibalas baik, buat jahat jangan sesekali. Semoga apa yang berlaku dijadikan pengajaran buat masyarakat. Segala hukuman yang dijatuhkan berdasarkan kebijaksanaan para hakim dalam meneliti fakta-fakta kes. Semoga tertuduh sempat bertaubat dan diampunkan segala dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih.